Ulama kata nikmat yang besar adalah nikmat yang tidak boleh dirasa dengan panca indera, tetapi boleh dirasa melalui mata hati. Apa dia nikmat tu? Antaranya nikmat iman. Iman ni tuan-tuan dan puan-puan, ceritalah ke orang pun, tapi dia tak boleh kita nak cerita bagi habis. Yang kata iman ni satu perasaan, satu halawah, kemanisan yang siapa yang dapat, dia dapat merasa. Allah bagi ya rasa iman tu, cinta, sabar, syukur, tawakal, redha dan sebagainya. Iaitulah yang disebut dia panggil tanda-tanda ataupun alamat bagi orang yang beriman. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ya Allah, faqihkan kami, fahamkan kami dalam agama Islam, Ya Allah. Fahamkan kami, ajarkan kami, Ya Allah, tentang at-ta'wil berkaitan ilmu Al-Quranul Karim, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat wasiat alim ulama. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang manfaat, hati yang tenang dan khusyuk, wa min qalbin la yakhsha. Jauhkan kami daripada hati yang tidak tenang dan khusyuk. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami, Ya Allah. Makan minum kami, Ya Allah, jadikanlah ianya rezeki yang halal dan tayyibah lagi barakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada musibah, penyakit berjangkit, wabak bencana dan kematian yang menyakitkan, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, kematian yang baik, dan di hari akhirat kelak dapat bangkit bersama dengan para ulama, para nabi-nabi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalam, dan selawat serta salam ala rasulina, ke atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang berbahagia dirahmati oleh Allah taala. Tajuk kita pada malam ini adalah daripada petikan nasihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana kita ambil daripada tajuk yang berkaitan dengan tasawuf dan akidah,
Iaitulah berkaitan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ataupun kepada kamu, kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama Syekh Ibnu Ajibah Al-Hassani rahimahullahu taala berkata, oleh itu segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, kerana dia telah mencipta amalan salih para hamba dan memberi kepadanya atas amalan itu kemuncak bagi segala apa yang dicintai dan diinginkan, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh pengarang, iaitulah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan kata dia, iza arada an yuzhira fadlahu alayka khalaqa fika wa nasaba ilaika. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ulama berkata kepada kita, segala puji, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pujian alhamdu as-sana'u lillah yang kita ada ulang, tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak kalau kurang-kurang 17 kali, sab'ata ashar marat, 17 times, di mana disebut di dalam rukun qauli, yang mana nama dia Fatihah itu adalah merupakan rukun, tak dapat tidak kalau kita tak sebut ayat ini, maka tidak sah sembahyang kita. Perkataan yang disebut ini adalah perkataan yang kita ikrar, yang kita sebut berulang kali, di mana pujian, pujian tahmid ataupun as-sana'u hanyalah kerana dan untuk Allah Ta'ala sahaja. Pujian, subhanallah, alhamdulillah, itu dipanggil kalimah syukur. Subhanallah ni maha suci Allah, Allahu Akbar yang maha besar. Semua tuan-tuan dan puan-puan ni dipanggil pujian. Kalimah at-tayyibah, kalimah al-husna, asma'ullahul husna. Allah Ta'ala ni dia suka dipuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia suka hamba dia ni memuji dia, menyebut tentang kebaikan, kebesaran dia. Sebab itu di awal-awal surah dimulai dengan subhanallazi. Kita duduk baru ni bulan apa? Rejab, dia panggil bulan Isra' wal Mi'raj. Jadi bulan Isra' wal Mi'raj ini dia panggil bulan apa? Bulan di mana bulan Allah Ta'ala memperjalankan Nabi. Suatu peristiwa, suatu kejadian yang subhanallah, is a miracle, keajaiban tuan-tuan dan puan-puan. Beribu-ribu batu ni, di mana Allah Ta'ala memperjalankan Nabi dengan hanya satu malam. Bukan hanya berjalan, bahkan berhenti berbagai-bagai tempat makan. Kemudian diceritakan Nabi solat, kemudian meneruskan perjalanan, kemudian solat lagi, terus perjalanan, jumpa golongan, kemudian jumpa tempat. Jibril tanya kepada Nabi, adakah kamu tahu di manakah tempat kita berhenti tadi ni? Nabi kata tak tahu. Maka itulah tempat sedemikian-demikian, Tayyibah, kemudian Madinah, kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa Palestin, kemudian salat 2 rakaat, kemudian naik pula Mi'raj, diangkat. Allah Ta'ala mengangkat Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, angkat Nabi, bertemu dengan Nabi-Nabi, dan akhirnya bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini dipanggil subhanallah. Satu peristiwa yang kita kata adalah ajaib. Allah kata apa? Maha suci Allah. Allah kalau nak bagi jadi, dia kata apa? Kun fayakuna. Barang ataupun perkara yang kita di akal kita ni, macam kadang kita ni tak dapat nak mencengkam, ataupun kita tak dapat nak mentakwil, tapi bagi Allah Ta'ala, dia kata apa? Subhanallah, maha suci dia. Makna tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala.
Itu yang kita kata pujian tu. Nah, sebut pasal pujian banyaklah zikir, bahkan ayat Al-Quran itu pun sebenarnya adalah dengan kita memuji Allah Ta'ala. Kemudian selawat pun sama juga. Sebab apa kita disuruh berselawat? Nah, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kerana kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah suka hamba dia yang memuji kekasih dia. Sebab Nabi ni dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab apa dekat dengan Allah Ta'ala? Kerana Nabi ni adalah pesuruh Allah satu. Kemudian ujian begitu banyak. Orang hak banyak ujian, Allah lagi sayang kepada dia. Dan orang yang sayang kepada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka orang itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang. Tu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat berapa tu? Makna dia, Allah kata ingatlah bahawa sesungguhnya wali-wali Allah. Ni wali ni ulama tafsirkan adalah orang yang Allah sayang. Orang yang mencintai Allah, orang yang ihfazillah, selalu menjaga hubungan dengan Allah. Dan apabila dia menjaga hubungan dengan Allah, dengan erti kata orang yang bertakwalah, iyaya bitaqwallah, maka Allah akan sayang kepada dia. Nah tak, kita ni kalau anak kita ni taat kepada kita, sayang kat dia, buat suruh apa pun dia ikut. Tu kalau anak yang taat kepada kita ni, apa yang dia nak, dia kata ayah, ni cikgu suruh beli ni, suruh beli beg, contohnya suruh beli buku, kita beli tuan-tuan, bukan satu, bahkan lebih, beli yang paling mahal tuan-tuan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yang maha memberi. Tu dia. Nama Allah Ta'ala ni semua ulama kata di bawah qabdur Rahman. Di bawah apa? Di bawah genggaman Allah Ta'ala yang memberi. Beri belaka Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang memberikan rahmat, yang memberikan rezeki, yang memberikan kebaikan, yang memberikan balasan. Tu dia yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Semuanya pujian itu hanyalah milkillah, di bawah ataupun layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu dia milik segala-galanya. Jadi kalau kita berjalan kan tuan-tuan dan puan-puan, kita berjalan ni, kita melihat sesuatu yang cantik, subhanallah, masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, orang Arab ni orang Mesir, orang Jordan, di negara-negara Arab ni, rumah mereka yang tersenggam indah. Rumah besar ni tuan-tuan. Rumah mereka ni tak ada bumbung. Dia jenis macam petak gitu lah. Nampak macam dengan simple tuan-tuan. Masuk, subhanallah, memang cantik dalam dia. Dia letak di depan rumah tu, perkataan antara yang diperintkan adalah haza min fadli rabbi. Itu dia, haza min fadli rabbi. Inilah kelebihan daripada Allah Ta'ala. Rabb, daripada Allah, daripada Tuhanku. Tu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, apabila qul hadhihi, kata Allah Ta'ala, ini adalah nikmat daripadaku. Makna bila kita dapat sesuatu, sebut nama Allah Ta'ala. Itu dia. Mula dengan bismillah. Nabi kata, man lam yabda bismillah fahuwa aqta. Kemudian apabila selesai wa ba'du ataupun khatam, maka disebut dengan alhamdulillah bi barakatil azim, maka mendapatlah keberkatan daripada Allah Ta'ala yang maha besar, maha memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dia jua selama-lamanya. Yang nama Allah Ta'ala ni milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lama. Makna selama-lama yang kita faham ini, sebab dia tajuk ini, ia berkait dengan akidah. Ia berkait dengan pegangan akidah, kenal, ma'rifat, hakikat. Tu dia yang kata akidah tu.
Akidah ni yang pertamanya arafa, tahu, kenal. Lepas kalau kita kenal, maka kita akan buat. Itu dia panggil syariat. Ada hakikat, kemudian syariat, kemudian tariqat. Tariqat ni ulama tafsirkan dengan erti kata amalan-amalan lah. Contohnya zikir, baca Quran, kemudian apa lagi? Ma'rifatullah. Ini 4 perkara yang Raja Haji Ali kata, Raja Haji fi sabilillah, dia kata barang siapa yang tiada memegang agama, maka ia tidak boleh dibilang nama. Agama ni kena pegang tuan-tuan. Bukan setakat baca, tapi kena amal. Bukan setakat kita mengaji, tapi kita kena sampaikan. Kena tahu agama ni, pegang sungguh-sungguh. Kunci kereta kita tak. Kalau kita duduk tak pegang, letak merata, cari payah. Agama ni kena usung, kena bawa 24 jam. Kalau hidup dia 56 tahun, 65 tahun, kena 65 tahun sampai ke mati. Tu dia yang kata agama ni, Islam ni, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu faham berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala jua selama-lamanya. Kerana dia telah mencipta amalan soleh. Ini bila berkait dengan kurniaan, tajuk kita berkenaan kurnia. Kurnia ni makna pemberian. Pemberian daripada Allah Ta'ala ni, Allah bagi kepada kita ni apa yang dimaksudkan dengan pemberian. Iaitulah dialah yang menciptakan amalan soleh. Amalan soleh ataupun amalan-amalan perbuatan yang baik ni adalah datang dengan izin Allah. Batu sebabnya kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh bergantung semata-mata dengan amal kita. Ya, dia panggil tajrid. Kita buat amal soleh, kita baca Quran, kita sembahyang, tetapi mesti difahami di mana bahawa amalan itu pun adalah merupakan izin Allah Ta'ala. Dan kita tidak boleh meyakini 100% bahawa amalan kita itu akan melayakkan kita ini masuk syurga. Nak masuk syurga ni dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Tu hak dia jadi rendah gitu mah. Dia jadi tawaddu', dia jadi rendah hati tuan-tuan dan puan-puan. Sampaikan satu ayat di mana ulama menyebut kepada kita, barang siapa yang memohon sesuatu kepada Allah dan Allah tidak memberikan, sebenarnya itulah pemberian daripada Allah Ta'ala. Allah ni dia tak bagi, makna hak itulah Allah bagi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia digelar sebagai Abu Al-Abbas. Dia ni satu hari tuan-tuan dan puan-puan, Allah uji dia dengan sakit ni tuan-tuan. Cerita sakit ni sampaikan bawa kepada bedridden, terbaring tuan-tuan dan puan-puan, terbaring. Lepas tu mari sahabat-sahabat ni duk ziarah dia, seorang lepas seorang mari ziarah tuan-tuan. Hakul muslim alal muslim, hak kita bila sahabat saudara kita sakit kita ziarah, bila tak ada makanan kita jamu. Ini pahala besar. Nabi kata afsus salam wa at'imut ta'am. Kamu bagi salam dan kamu jamu orang makan, ini adalah amalan ahli syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamu orang makan ni tuan-tuan, rahmat besar Allah bagi kepada kita. Kemudian bila sahabat ni mereka ziarah, Assalamualaikum, datang seorang-seorang tengok dia terbaring. Seorang datang bawa buah tangan, seorang datang berdoa. Ada sahabat ni dia duduk fulan, dia duduk tepi katil. Sahabat ni yang sakit ni, syekh ni, dia panggil syekh sebabnya alim, dia ni alim Allah bagi kepada dia kefahaman, faham agama. Nabi ajak sahabat-sahabat ni sampai dia boleh mengajak pula orang lain. Tu dia kata syekh ni,
Syekh ni dua. Yang pertama orang tua, dia panggil wa abuna syaikhun kabir. Yang kedua adalah orang yang alim. Jadi bila orang alim sakit, jadi yang datang ni anak murid. Tok guru bila sakit datang anak murid. Bila anak murid ni datang, doa lah. Doa apa? Doa bagi sembuh. Allahumma shfih shifaan ajila. Itu antara doa dia. Kemudian dia pun dia tak tidur, tuan-tuan. Orang sakit, orang hak salih ni dia sakit tapi dia duduk ingat Allah, zikir. Dia ingat, dia sebut. Yang kata zikir ni, sebut dengan lidah. Kalau dia tak sebut pun, mulut dia sakit tapi hati dia duduk teringat ke Allah. Itu yang kata orang yang salih. Orang yang ingat Allah Ta'ala ni, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman, diri ke qu'udan, duduk ke dia ingat Allah. Sampaikan anak murid sahabat saya, dia buka madrasah tahfiz, anak murid dia ni tidur. Dalam duduk tidur tu, tuan-tuan dan puan-puan, boleh mengigau, tuan-tuan. Yang seronoknya mengigau ni, tuan-tuan, sebut nama apa? Sebut ayat Quran. Mengigau ni, baca Quran. Tu dia makna kata sampai dalam tidur ingat Allah Ta'ala. Tu zaman lah pun ada orang macam tu. Tapi kena jauh daripada dunia luar. Jauh daripada daripada pengaruh-pengaruh tu. Nak hafal Quran ni dia kena jauh daripada handphone, daripada TikTok, daripada maksiat, supaya mudah dia ni nak menghafal Quran. Lepas tu bila dia dengar, sahabat ni bila dia dengar doa yang didoakan oleh kawan ni, mari Maizarah ni doa. Dia kata apa? Dia buka mata tu, dia kata, wahai sahabatku, dia kata, terima kasih di atas doa, alhamdulillah. Tetapi aku juga berdoa, kata dia. Aku pun doa, kata dia ni. Dan aku doa, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada aku anugerah. Ini yang kita faham ni. Nak faham, masuk sikit cerita. Apa dia makna dia? Dia doa supaya Allah berikan dia kepada dia apa? Sihat wal afiyah. Minta ni, ya Allah, berikan kepada kita kesihatan dan juga afiat. Ada ulama bila ditanya, apa khabar? Kaifa haluka syukhbaruk? Maka dia jawab, alhamdulillah bi khair sihat wal afiyah. Dia mesti jawab afiat sekali. Apa makna afiat ni? Afiat ni makna dia sihat dan dalam keadaan afi. Allah redha. Wal afi na'anin nas. Kalau dengan manusia ni bermaaf-maafan. Kalau dengan Allah ni makna dia Allah ampunkan dosa kita. Itu dia. Ada orang yang sihat tetapi dia tidak afiat. Ada orang yang sakit tetapi dia mendapat afiat daripada Allah Ta'ala. Yang kita nak apa dia, tuan-tuan dan puan-puan, haji hajah, kita nak kalau boleh sihat dan afiat. Dua-dualah kita nak. Sebab kalau kata tak sihat pun payah juga nak beramal ibadah dan kita nak mengerjakan segala perintah yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini tuan-tuan cerita berkenaan dengan limpahan ataupun Allah yang menciptakan hatta amalan salih para hamba dia. Dan kalau amalan itu dia berlawanan, amal yang tak baik, amal yang talih, bukan salih, amal yang tarut dipanggil, maka itu datang daripada siapa? Datang daripada diri kita. Itu dia. Ayat dia tu, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang menimpa kamu daripada kebaikan, maka itu datang daripada Allah Ta'ala. Dan kalau benda itu buruk, Allah kata famin nafsik. Hak tu kamu yang pilih, tapi dengan izin Allah, Allah bagi ya. Itu dia panggil sunnatullah. Dan kemudian dialah yang memberi kepadanya, kepada orang itu atas amalan kemuncak segala apa yang dicintai dan diinginkan. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni, apa yang kita suka, apa yang kita nak, dia akan bagi. Yang kata Allah ni,
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak apa, usaha Allah bagi punya. Dia panggil man jadda wajada. Siapa yang usaha sungguh, tambah kalau usaha sungguh, Allah akan bagi. Kita usaha kita ni, apa yang kita buat, hak tu yang kita nak, Allah akan bagi. Kalau kita nak syurga, Allah kata apa? Nak syurga kena beramal salih. Wa man amila salihan faulaika. Dalam ayat yang lain pula disebut faulaika ashabul jannah, maka mereka itu adalah merupakan penghuni-penghuni syurga. Amal, perbuatan, apabila datangnya kecintaan, datangnya perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-Nya. Sebagaimana dalam cerita ni, ataupun dia panggil dalam isu ini, ulama yang kata pengarang ni, hak tadi ni kita baru sebut tentang dia panggil yang mensyarahkan matan. Maka matan dia iza arada an yuzhira, apabila Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Athaillah, mahu menzahirkan limpah kurnianya kepada kamu. Bila Allah Ta'ala nak menzahirkan, Allah nak mewujudkan, zahir ni makna benda yang nampak. Benda yang nampak, benda yang kita boleh rasa dengan dia panggil hissi. Nikmat ini ada dua. Yang pertama nikmat hissi, yang boleh rasa. Ada satu lagi dia panggil nikmat yang maknawi, yang tak boleh rasa. Ulama kata nikmat yang besar adalah nikmat yang tidak boleh dirasa dengan panca indera, tetapi boleh dirasa melalui mata hati. Apa dia nikmat tu? Antaranya nikmat iman. Iman ni tuan-tuan dan puan-puan, ceritalah ke orang pun, tapi dia tak boleh kita nak cerita bagi habis. Yang kata iman ni satu perasaan, satu halawah, kemanisan yang siapa yang dapat, dia dapat merasa. Allah bagi rasa iman tu, cinta, sabar, syukur, tawakal, redha dan sebagainya. Iaitulah yang disebut dia panggil tanda-tanda ataupun alamat bagi orang yang beriman. Ada kitab 77 cabang-cabang iman. Dia pun mencipta kepada kamu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menzahirkan limpah kurnianya kepada kamu, maka dia pun mencipta kepada kamu suatu amalan salih. Itu yang dimaksudkan di sini. Kurniaan adalah perkara-perkara yang baik. Allah bagi kepada kita buat suatu kebaikan dan mengaitkan ataupun yang nak relate dengan amal-amal salih itu kepada kamu, sehingga dikatakan kamu kepadanya, sehingga dikatakan kamu yang melakukannya, padahal dialah yang menciptanya kepada kamu. Itu bukan kamu sendiri. Hak ni dia panggil apa dia panggil apa? Nasihat ulama-ulama rabbaniyun. Ulama-ulama tasawuf ni mereka semua tuan-tuan mengatakan ataupun berittifaq di mana bahawa jangan kita bergantung semata-mata dengan amal kebaikan kita. Bahkan kita kena memahami di mana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan amal soleh itu dan kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kepada mafhum hikmah, kefahaman daripada matan yang kita baca tadi ni, iaitulah yang pertama arada, kemudian yuzhira fadlahu, kemudian nasaba. Yang pertama fadlahu itu ialah limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata fadlah, limpah kurnia. Fadilah. Fadilah tu apa? Kelebihan. Afdal, yang terbaik. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Yang terbaik zikir, yang terbaik surah yang terbaik, zikir yang terbaik, manusia yang terbaik, amalan yang terbaik. Tu. Apa dia zikir yang terbaik? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau dalam zikir ini, ranking yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah ini dia panggil apa? Dia panggil syahadah. Dia panggil apa? Tajdidul iman. Jaddidu imanakum bi kalimah la ilaha illallah. Tu. Sebab itu kena banyak tuan-tuan kita ni menyebut perkataan la ilaha illallah. Sebabnya kita nak mati dengan kalimah la ilaha illallah, maka hidup mestilah dengan kalimah tersebut. Apabila kita banyak menyebut kalimah la ilaha illallah saat ketika mana hidup, maka matinya insya-Allah dengan kalimah tersebut. Fadlahu, kemudian nasaba, menisbahkan ataupun menyandarkan. Nasab ni makna dia sandar. Nasab ni keturunan. Dalam Islam ada 5 maqasid, 5 tujuan. Yang pertama, kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka saja mata ni, kita kena jaga yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Jaga agama, jaga sembahyang, jaga hubungan dengan Allah, jaga akidah, jaga syariat, peraturan-peraturan, jaga tingkah laku kita, jaga amal kita, jaga zikir kita. Kemudian yang kedua, kita kena menjaga diri kita. Dalam diri kita tu, yang pertama akal kita, yang kedua maruah kita, kemudian barulah menjaga keturunan, dan yang terakhir sekali, yang kelima, menjaga harta kita. Dia panggil hifdzul malu. Menisbahkan nasab, menisbah ataupun menyandarkan ataupun mengaitkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Apa makna dia ni? Iaitulah dalam kefahaman ini, apabila kita melakukan sesuatu, hendaklah kita menisbahkan, menasabkan, menyandarkan amalan itu hanyalah dengan Allah Ta'ala. Hanyalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mafhum hikmah ni, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu menzahirkan, Allah ni kata ulama, bila dia nak menzahirkan limpah kurnia dan ihsannya kepada manusia ataupun kepada seorang hamba Allah itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya melakukan amal saleh. Allah ni kalau dia sayang kat hamba dia, dia akan bagi hamba dia itu faham. Faham apa? Berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan ilmu akhirat, berkaitan dengan ilmu agama. Sebab kalau kita faham agama ni, kita akan mudah untuk kita ini faham macam mana cara dia nak masuk syurga. Sebab itulah tujuan diciptakan manusia ini. Adalah tujuan dia apa? Kalau tanya semua orang nak masuk syurga. Dan syurga itulah yang disebut sebagai kejayaan yang sebenarnya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Rahsia Kematian, Al-Imam Al-Qurtubi menyebut, apabila manusia itu mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan. Yang kata bila mati ni, bangkitnya kita pada hari kiamat ni, Allah akan sempurnakan semua balasan-balasan yang kita lakukan. Wa innama, ayat dia apa? Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah balas orang ni buat baik, Allah balas baik. Allah balas kepada dia. Contohnya dalam hadis Nabi sebut, di antaranya orang yang berada pada kedudukan yang tertinggi adalah orang yang melaungkan azan. Yang panggil muazzin ni Bilal.
Tuan-tuan, Bilal ni kedudukan dia tinggi pada hari kiamat nanti. Bukan pada hari akhirat saja, bahkan pada hari kiamat pun Nabi sebut dalam hadis, di mana dia berada seolah-olah dia berada di atas tempat yang tinggi. Manusia ni hari kiamat, ardul mahsyar, maka kepala-kepala mereka ni sekata. Ada orang tinggi, ada rendah, maka dia sekata dia, tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan kepala mereka, Nabi kata dia akan macam duduk jengah macam tu, duduk tengok apa yang duduk depan tu, manusia, berlautan manusia. Kemudian Allah angkat darjat yang nama dia orang yang melaungkan azan. Dia duduk tempat yang tinggi, dia nampak depan dia tu. Tu yang kata kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang mengumandangkan azan. InsyaAllah kita bagi laluan azan. Kita akan sambung selepas daripada azan sikit lagi perhabis insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbah asta'inta mahsan qa'imah sunnah Muhammadin la sinatul fadilah wa syarafa darajatal aliyata rafi'ah wasmaqa'at innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kata ulama tadi. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebut kepada kita berkenaan dengan kurniaan, sebut pasal kurniaan ini ataupun pemberian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pemberian dia kepada manusia pada hari kiamat. Sebab tu bila ada orang kata, ya Allah, semayang, beramal ibadat, tapi kenapa apa yang dia minta Allah tak bagi? Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan. Kalau Allah tak bagi di atas dunia, Allah akan bagi pada hari kiamat nanti. Dia akan bagi pada hari kiamat dengan balasan ataupun anugerah yang sempurna. Ini daripada kefahaman ayat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sebab atas dunia Allah tak bagi. Allah tak tunjukkan secara totally, ya, secara 100%. Kerana apa? Allah nak menguji kita, kesabaran kita, istiqamah kita sampai hujung ke tidak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bila mana kita mati dalam keadaan penghujung dia dalam sempurna sebagai seorang Islam, Muslim, orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah, maka balasan dia Allah akan berikan kepada kita pada hari kiamat dengan kebaikan. Maka begitu juga difahami dengan akas ataupun makna yang sebaliknya. Kalau orang tu melakukan keburukan dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kumpulan-kumpulan taifatun, golongan-golongan yang kita baca hadis, ya. Ada golongan yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mereka mendapat naungan daripada Allah Ta'ala. Segolongan yang duduk bersama-sama, iaitulah pemimpin-pemimpin, pemimpin yang adil. Kemudian mereka duduk dengan pemuda-pemuda yang suka beribadat kepada Allah. Kemudian golongan itu juga Allah bagi pertuduhan kepada orang yang suka duduk ataupun hatinya tertakluk di masjid. Kemudian datang lagi, seronok datang lagi. Kemudian lelaki. Ini banyak tentang 7 golongan ni, banyak sebut tentang pemimpin. Tentang golongan lelaki, rajulun. Kemudian datang lagi hadis, lelaki yang mana dia ini didatangi wanita. Ataupun kita panggil apa? Dugaan, syahwat, nafsu, tapi dia kata aku takut kepada Allah. Orang yang memberikan tangan kanan sedekah, tangan kiri dia tak sedar. Orang yang ikhlas. Kemudian lelaki ataupun pemuda, lelaki seorang yang duduk di dalam keadaan khalian, senyap-senyap, sendiri-sendiri, fafadat ainahu, dan jatuh air mata dia, mengenangkan apa? Sedih. Kata ulama, al-huznu ala fiqdani ta'ah. Orang yang sedih ini dikira orang yang taat atas 2 perkara. Yang pertama, taat. Yang dikira sedih ini taat apabila kita sedih atas dosa yang kita lakukan. Kemudian sedih di atas amalan-amalan masa kita yang kita banyak habiskan sia-sia. Tetapi dia kena datangkan dengan amalan.
Bukan hanya sedih yang hanya kesedihan yang kosong. Yang kata sedih saja, dia kata din aku ni sedih dulu aku lara. Allah pun duk lara lagi, duk pegang lagi botol shisha. Kan? Itu dia panggil sedih yang menipu. Ma'a adamun nuhudhi ilaiha min alamatil ightirar. Itu yang kita tak mau tu, tertipu. Kadang-kadang nampak dah tu sedih, elok dah tu, nampak nak insaf, nampak nak berhijrah, tetapi masih lagi tak datang dengan amal. Sebab tu amal kita kena datangkan. Itu tanda dia panggil penyaksian ataupun bukti cintanya kita kepada Allah dengan perbuatan. Nampak tak? Ini yang disebutkan, iaitulah golongan yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang akan mendapat ganjaran pada hari akhirat nanti. Hari kiamat, bukan hari akhirat. Hari kiamat lain, hari akhirat lain. Panjang tuan-tuan. Panjang. 64 hari tu. 64 hari ni tuan-tuan, daripada hari dibangkitkan as-sa'ah. Hari kiamat tu, habis berlakunya apa? Sangkakala hancur habis semua, manusia yang mati duduk alam barzakh tu bangkit. Tu. Kemudian yang kata prosesnya bukan macam sehari dua hari macam kita duduk atas dunia ni. Dia memakan masa sampai beratus juta tahun, dan bahkan disebut di dalam ayat Quran khalidina, kekal tuan-tuan. Kalau duduk dalam syurga tu kekal lah. Kekal wallahu alam. Bagaimana kekal yang disifatkan oleh Allah Ta'ala itu bagi Allah. Hatta kalau Allah nak hancurkan pun boleh. Tapi Allah kata kekal lah dengan faham kita. Kekalnya makhluk tak sama macam kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kekal. Duduk dalam neraka macam mana? Kalau duduk dalam neraka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik dan orang kafir duduk dalam neraka Jahannam. Khalidin, kekal tuan-tuan. Na'udzubillah. Waktu tadi saya kuliah duha, cerita berkenaan dengan ilmu tajwid. Kuliah duha, tajwid dan tadabbur. Bila mari tentang ayat Jahannam, perkataan Jahannam. Jahannam ini adalah nama daripada neraka yang Allah sediakan. Uiddat lil kafirin. Iaitulah neraka ni yang duduk dalam dia ashabu, penghuni dia ada dua. Yang pertama, penghuni dia orang yang melakukan dosa mujrimina, dosa besar, iaitulah syirik kepada Allah, orang munafik. Yang kedua adalah orang kafir, dan mereka ini duduk tidak keluar sampai bila-bila. Na'udzubillah. Ini yang disebut sebagai hari-hari yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata lagi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Faman, maka siapa yang terselamat daripada neraka, escape daripada neraka, maka wa udkhilal jannah, terus dia masuk ke dalam syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, masuklah kata Allah. Bila masuk saja ke dalam syurga, maka wadkhuli jannati, maka itulah Allah kata faqad fazun. Apa makna fazun? Ada orang nama Faiz, ada orang nama Faiz, jamak faizina. Faizin, nama travel. Faiz, Fawaz, makna dia orang yang berjaya ataupun beruntung. Beruntung pada definition daripada Al-Quran, pada kacamata Allah Ta'ala, iaitulah orang yang berjaya masuk syurga. Sebab Allah faham dan Allah tahu hamba dia nakkan syurga. Tapi nak masuk syurga itulah yang proses dia tuan-tuan dan puan-puan, bukan mudah. Kena lawan nafsu, kena tinggalkan maksiat, kena buang segala syahwat, lawan nafsu syahwat, kenal diri, kemudian kepatuhan. Kata ulama di dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah, aslu kulli maksiatin, asal bagi segala ketaatan, maksiat dulu disebut, punca bagi segala maksiat adalah berpunca daripada apa? Syahwatin wa ghaflatin, ar-ridha an nafs, iaitulah mereka yang banyak turut nafsu. Nafsu kata apa ikut.
Orang tua kata dulu ikut nafsu lesu. Nah tak? Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Sebab itu kita kena lawan nafsu kita. Kemudian wa aslu kulli ta'atin, dan orang yang taat pula, macam mana mereka boleh taat kepada Allah? Iaitulah punca ataupun sumbernya apabila mereka itu apa? Mengenal diri mereka. Yaqadatin, dia panggil yaqadah ni sedar diri. Kita kena sedar diri kita ni lemah. Kan? Satu masa kita akan lemah. Bila kita lemah tuan-tuan, bila kita takut lah kita berani. Kita takut waktu tu tuan-tuan, Allahu Rabbi. Diriwayatkan apabila Fir'aun ni dia mengaku Tuhan. Cerita pasal Fir'aun ni sampai mengaku Tuhan tuan-tuan. Ana rabbukumul a'la. Lepas tu dia punya apa? Dia punya orang-orang dia tanya, macam mana yang tuanku boleh mengaku Tuhan ni? Dia kata, well, saya boleh mengaku Tuhan sebab saya boleh menghidupkan dan mematikan. Tu dia. Dia boleh menghidupkan dan mematikan, kata dia. Orang tanya pula. Orang minta pencerahan. Apa yang dimaksudkan boleh menghidupkan dan boleh mematikan? Dia kata, aku nak menghidupkan orang, mudah. Aku biar dia hidup. Aku nak mematikan orang, aku bunuh dia. Lah tuan-tuan, takat macam tu siapa pun boleh. Mangkak juga rupanya Firaun ni. Tuan-tuan. Maka saat ketika mana terbelah laut, wa iz faraqna bikumul bahra. Waktu ketika mana Nabi Musa ni dia ketuk tongkat dia, Allah bagi mukjizat, terbelah laut, lari ni tuan-tuan. Melarikan diri, bukan lari tuan-tuan, Allah perintahkan supaya pergi. Kemudian bila pergi ni tuan-tuan, laut ni terbelah, masya-Allah, subhanallah. Kemudian diikuti dengan bangsa ataupun kaum Nabi Musa, iaitulah kaum Bani Israel. Kemudian dengar berita sampai kepada Firaun, kaum Qibti bagi tahu, kemudian mereka pun cucuk angin daripada belakang. Cucuk angin tuan-tuan, lari kejar. Elok naik sampai bukit, laut ni dengan izin Allah terbelah tu. Allah tunjukkan kekuasaan dia. Apabila Firaun dia tahu dah, dia dah checkmate, tak boleh buat apa dah. Laut tu dah makan dia. Lalu dia kata, aku mengaku bahawa aku ni hamba, aku mohon ampun. Waktu tu Allah kata, no way, tak ada dah taubat bagi kamu. Tu dia. Itu yang kita kata, nak bertaubat tu waktu hidup. Di dalam kitab Rahsia Kematian, ulama kata, saat ketika mana ghar-ghar, nyawa kita dekat rengkung dah, taubat Allah tak terima dah. Na'udzubillah. Kemudian bila malaikat datang, nampak malaikat, waktu dosa yang kita buat tu, kita minta ayak mata sekalipun, Allah sudah tidak lagi menerima taubat kita. Tu yang kita takut. Jadi bila yang kita kena taubat, waktu ketika lah Allah bagi hidup, Allah bagi sihat, Allah bagi hidup ni tuan-tuan, grab betul-betul. Maka kesimpulan yang kita boleh ambil, dia kata apa lagi? Penutup dia, oleh itu wajiblah bagi hamba Allah Ta'ala itu menyaksikan segala kurnia, ganjaran-ganjaran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba itu. Allah jadikannya melalui amal, menjadikannya melakukan amal soleh, lalu amalan itu dikaitkan kepada hamba itu sehingga orang ramai berkata dia seorang yang taat. Tapi dia tak boleh merasa diri dia orang yang cukup. Kena rasa tasjih, kena rasa nak lagi, kena rasa tak cukup lagi, kena rasa kurang lagi. Lagi tuan-tuan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata lagi kita mengaji, lagi kita kena rasa diri kita jahil. Lagi kita beramal, lagi kita kena rasa diri kita lagi kurang beramal. Baru dia akan rasa nak lagi. Tu. Sebab tu Nabi SAW di antara falsafah dia, Nabi ni iman dia bertambah. Hari ni dengan kemarin, hari ni lebih baik, esok lebih baik pada hari ni. Dah lah baik dah, komplit dah, baik lagi tuan-tuan. Yang dinamakan Nabi Muhammad SAW. Kita mungkinlah iman kita turun naik dan sebagainya, tapi kita kena tazkirah, kena peringat sedia, supaya kita ni tidak lupa. Dan akhirnya bila kita ingat, agar kita dimatikan dalam keadaan baik, beriman, husnul khatimah. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan
memberi kefahaman kepada kita tentang kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Moga-moga kita mendapat taufik dan hidayah untuk beramal dan sampaikan kepada ahli keluarga kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.